Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun, ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab qala Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul Lailatul Jumu'ah gharra wa yawmuha azhar, atau kama qala, hadis riwayat Imam Ahmad. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk bulan Rajab, tuan-tuan, hari ini 3 Rajab, malam 4 hari bulan Rajab, kata Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk bulan Rajab, qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Nabi akan berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, berkatilah kami di dalam bulan Rajab dan Sya'ban ini. Wa barik lana fi Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan, berkatilah kami di dalam bulan Ramadan nanti. Wa kana yaqul, kata Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ada bersabda, Nabi kata, Lailatul Jumu'ah gharra. Nabi kata, malam Jumaat itu mulia. Wa yawmuha azhar. Manakala siang hari Jumaat itu terang dan cerah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tiap-tiap kali bila menjelangnya bulan Rajab dan bulan Sya'ban, isu tentang kemuliaan bulan Rajab dan bulan Sya'ban ini menjadi perbualan semua orang. Masalahnya ialah cerita tentang bulan Rajab dan sebagainya datang daripada riwayat yang berbagai-bagai. Ada hadisnya yang sahih, ada hadisnya hasan, ada hadis yang menceritakan tentang bulan Rajab itu mursal, marfu', dhaif jiddan, bahkan ada juga yang riwayat itu maudhu', iaitu palsu dan direka-reka. Bila kita nak bercakap tentang satu-satu isu, biarlah kita bercakap berdasarkan kepada hadis yang sahih ataupun hadis yang hasan. Dan boleh juga kita guna untuk buat amalan apabila hadis itu dhaif. Tetapi untuk nak berhujah
nak mempertahankan apa yang kita cakap, mesti hadis itu sahih. Cerita tentang kelebihan bulan Rajab ni, dia mai hadis yang berbagai-bagai. Di antaranya dia kata Rajab ini bulan aku, contohnya. Ini semua tidak ada sumber tentang hadis ini. Setakat yang adanya ialah Nabi SAW bila masuk bulan Rajab, Nabi doa, Nabi kata Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Itu ada. Nabi minta supaya umat Islam ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam 3 bulan ini. Bulan Rajab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Uthman bin Hakim Al-Ansari radhiyallahu an. Kata dia, sa'altu Sa'id bin Jubair an saumi Rajab wa nahnu yawma'idhin fi Rajab. Faqala sami'tu ibn Abbas radhiyallahu anhuma yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqul la yuftir wa yuftir hatta naqul la yasum, atau kama qal. Hadis itu sahih, riwayat Imam Muslim. Daripada Uthman bin Hakim Al-Ansari, dia ni tabi'in, dia bukan sahabat. Dia kata sa'altu Sa'id bin Jubair. Uthman kata, aku pernah tanya satu orang yang bernama Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair juga tabi'in, bukan sahabat. Aku tanya Sa'id bin Jubair tentang saumi Rajab, tentang ada ke tak ada puasa bulan Rajab. Ini hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Satu tabi'in yang lebih junior, nama dia Uthman bin Hakim Al-Ansari. Dia wafat tahun 138 Hijrah. Dia tanya kepada satu tabi'in yang senior, iaitu Sa'id bin Jubair. Dia ni tabi'in tapi senior. Dia wafat pada tahun 94 Hijrah. Ini budaya. Orang baru tanya orang lama. Kerana orang lama lebih berilmu biasanya. Maka tabi'in yang junior ni, Uthman bin Hakim, tanya kepada Sa'id bin Jubair, juga satu tabi'in tetapi senior. Dia tanya tentang an saumi Rajab, tentang puasa bulan Rajab, ada ke tak ada? Wa nahnu yawma idzin fi Rajab. Kata Uthman bin Hakim, waktu aku tanya tu tengah duk ada dalam bulan Rajab. Bila mai season, bila mai musim, bila mai masa dia, orang nak tanya. Bila mai masa pilihan raya, dia nak tanya pasal pilihan raya. Dia kuliah tak ada. Bila dia mai musim Rajab, dia pun nak tanya pasal Rajab. Di antara benda yang nak kena tanya pasal Rajab ni ialah apa? Puasa Rajab ni ada tak ada? Faqala, kata Sa'id bin Jubair, dia kata sami'tu bin Abbas radhiyallahu anhuma yaqul. Jawab Sa'id bin Jubair, dia kata aku pernah dengar satu sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ada bercakap tentang benda ni. Junior tanya senior, senior rujuk kepada sahabat yang pernah hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adab dalam Islam. Bila kita nak buat satu amalan dalam Islam, kita nak kena make sure. Bila kita nak buat satu amalan dalam Islam, kita kena pastikan itu amalan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun tidak. Tuan-tuan boleh nampak macam mana sahabat, macam mana tabi'in, mereka very particular. Mereka cukup teliti tentang benda ni. Mereka nak buat satu amalan, mereka nak pastikan ini amalan Nabi ataupun tidak. Maka kata Sa'id bin Jubair, dia kata aku pernah dengar Ibnu Abbas, sahabat Nabi,
dia ada berkata, dia kata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqul la yuftir wa yuftir hatta naqul la yasum. Kata Abdullah bin Abbas, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila tiba bulan Rejab, ada kalanya Nabi berpuasa sampai kami duk ingat Nabi tak tinggal puasa bulan Rajab. Tapi ada kalanya Nabi tak puasa sehinggakan kami rasa Nabi tak mengamalkan puasa bulan Rajab. Itu kata Abdullah bin Abbas, satu sahabat yang hidup pada zaman Nabi, yang melihat Nabi dari dekat. Dia kata bila mai bulan Rajab, Nabi SAW ada waktu dia puasa, ada waktu dia tak puasa. Tidak bermakna bila mai Rajab Nabi puasa sebulan, dan tidak pula sepanjang bulan Rajab Nabi tak puasa. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Berdasarkan hadis ini, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, Imam Nawawi kata apa? Tidak ada puasa sempena bulan Rajab. Imam Nawawi kata tidak ada puasa Rajab. Yang ada ialah puasa-puasa biasa yang disunatkan oleh Nabi SAW. Sama ada puasa itu puasa Isnin Khamis, ataupun puasa itu puasa 3 hari di pertengahan bulan yang dipanggil puasa Ayyamul Bid, 13, 14, 15 hari bulan. Ataupun puasa yang dibuat oleh Nabi Allah Daud alaihi salam, puasa sari buka sari, puasa sari buka sari. Itu sahaja yang ada, tidak ada puasa khusus yang dipanggil puasa Rajab. Itu kata Imam Nawawi rahimahullahu taala yang bermazhab Syafi'i. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la fara' wa la atira. Qala wal fara' awwalun nitaj kana yantaju lahum kanu yadhbahunahu litawaghitihim wal atira fi Rajab atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata la fara' wa la atira. Nabi pernah sebut benda ni. Nabi kata jangan ada siapa di kalangan orang Islam buat dua benda ni. Apa dia? Yang pertama al-fara', fara'ain, fara'. Nabi kata jangan buat. Yang kedua atirah, ain ta ya ra ta marbutah, atirah. Dua benda ni jangan buat. Nabi kata apa dia? Fara' dan juga atirah. Apa dia fara' itu? Dia kata wal fara' awwalun nitaj kana yuntaju lahum kanu yazbahunahu litawaghiyatihim. Yang dikatakan fara' itu ialah amalan orang-orang Arab jahiliyah. Bila mereka belah unta tu bunting untuk kali pertama. Mereka belah unta daripada kecil, bila unta tu bunting untuk kali pertama, anak hak mula keluar tu mereka sembelih sebagai persembahan kepada tokong mereka. Itu dia panggil fara'. Satu superstition, satu belief, satu kepercayaan dalam masyarakat. Macam kita ni, kita ada banyak kepercayaan, kan? Dia kata, jangan lalu bawah penyidai tu. Tak boleh lalu bawah penyidai, bawah ampaian kain. Yang pasal apa? Dia ada penerangan dia. Dia ada penjelasan dia. Kalau anak dara, kalau lalu bawah penyidai, tak menikah sampai bila-bila. Ada hadis kah? Ada Quran kah? Tak ada. Tapi menjadi pegangan sesetengah orang. Demikian juga dalam masyarakat Arab jahiliyah. Kepercayaan mereka, bila kita belah binatang ternakan, atir, fara' ini unta saja. Bila kita belah unta, bila kita menggembala unta, bila unta tu beranak, anak pertama, anak tu jangan simpan belah pertama, sembelih dia bagi makan.
Sembelih itu sempena persembahan kepada berhala yang disembah. Nabi kata jangan buat macam tu. Dalam masyarakat Arab dulu, dia ada tok qamat. Dia ada tok qamat, satu kubur orang alim mana ke apakah, kepercayaan mula menjadi dalam masyarakat, kata kubur ni kerah. Dia kata kubur ni kerah. Kalau ada apa-apa niat, apa benda duk minta tak mau, hampir di kubur tu hang niat. Lepas tu kalau tertunai hajat hang esok, ialah sembelih kambing ke apa ke kubur tu. Ini amalan dalam beberapa kalangan dalam masyarakat Melayu jahiliah. Macam mana ada Arab jahiliah, macam tu dia ada Melayu jahiliah. Dia percaya benda tu. Daripada duk pergi kubur keras ni, sampai dia buat satu pondok keras. Di pondok tu pakai duk pergi baca Yasin, pergi duk berdoa. Lepas tu dia makin karut, sampai ke satu tahap pergi buka sorban, pergi duk lap kubur tu dan sebagainya. Kain sorban tu balik simpan, pesan dekat bini dia, kalau aku mati esok, kain sorban ni tanam sekali dengan aku. Nampak tuan-tuan? Benda apabila dia mula dengan karut, dia akan berakhir dengan karut. Benda-benda macam ni nak dibantras oleh Nabi SAW. Nabi kata jangan ada orang yang buat benda ni. Al-Fara'. Apa dia Al-Fara' ni? Unta yang dibela, bila dia beranak, anak hak mula. Anak unta itu disembelih sebagai persembahan kepada berhala dia. Jangan, Nabi kata. Wal-atirah. Lagi satu, apa dia yang hampa jangan buat? Iaitu wal-atirah fi Rajab. Sembelihan yang dibuat khusus untuk menyambut ketibaan bulan Rajab. Yang ni tak ada apa. Mereka menganggap Rajab ni sebagai satu bulan yang istimewa. Mereka menganggap Rajab ni sebagai satu bulan yang dianugerahkan Allah kepada mereka. So bila mai Rajab, sembelih satu binatang dengan niat dipersembahkan kepada Tok Kong sebagai nak menyambut kedatangan bulan Rajab. Maka Nabi SAW pesan, Nabi kata jangan buat benda-benda macam ni. Jadi kita pun sama, kita kena ambil faham, Rajab adalah bulan biasa. Tak ada satu yang spesial dekat dia sehingga kan kita sampai nak kena buat kenduri sambut Rajab, sampai kita nak kena buat satu benda yang pelik-pelik kerana kedatangan bulan Rajab. Sebaliknya, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Rajab, Sya'ban, Ramadan ini adalah bulan-bulan yang mendekati bulan yang mulia. Bulan yang mulia bulan apa? Bulan Ramadan. Bulan yang mulia bulan Ramadan. So nak mai bulan Ramadan itu, maka start daripada Rajab kita disuruh supaya memperbanyakkan ibadah. Bukan kerana Rajab, tapi kerana Ramadan nak mai. Kan kita tepi rumah kita ada tanah, duk biar naik pokok lalang betul lah. Kalau sekiranya kita usahakan tanah tu sikit-sikit, hari ni acun saja, lepas seminggu pitarah dia, lepas tu pi gembok tanah tu, lepas pada tu penaik batai, lepas pada tu tanam benih-benih sayur, buah pokok sawi, buah pokok kucai, buah pokok apa, dia tak jadi kalut. Berbanding dengan orang yang 10 tahun tanah tu tak pernah buat apa, dalam masa 3 hari dia nak pergi buang semua, nak buat dalam masa 3 hari tu. Elok lalang semua clear, dia pun masuk hospital. Jadi Ramadan ini bulan ibadah. Nak mai bulan Ramadan itu start daripada Rajab. Start dah dalam bulan Ramadan, dalam bulan Rajab yang baru mai ni, masing-masing nak kena start dah puasa sunat yang tak pernah buat sekian lama. Bulan Rajab ni bukan kerana Rajab, tapi kerana nak mai Ramadan tu, Rajab start. Ambil dah puasa Isnin Khamis. Ambil dah puasa tengah bulan yang 3 hari, ambil dah. Bulan Rajab ni start dah sembahyang sunat yang sekian lama kita tak buat ni. Bulan Rajab buat balik. Buat balik. Maksudnya apa? Tengah malam menjelang nak waktu subuh pukul 5 bangkit, dalam seminggu ambil sehari. Dalam seminggu ambil sehari, bangkit, Allahu Akbar, tahajud 2 rakaat. Start dah bulan Rajab ni. Dalam bulan Rajab ni elok dah start kalau nak baca Quran. Jangan Ramadan aja esok, nak start daripada Juiz 1 sampai Juiz 30. Rajab boleh start lah. So
So bacaan kita pun tak kalut, masa kita pun cantik. Berakhirnya bulan Ramadan, kita sudah khatam 30 juzuk Quran. Mana Rejab ini kita dah start. Bulan Rejab sedekah dah start dah. Start dah di mana-mana masjid lepas RM1 dalam tabung. Start. Pasal apa? Kata Imam Nawawi, kerana dia nak mengambil lajak untuk nak beribadat pada bulan Ramadan. Bukan kerana Rejab itu istimewa, tetapi kerana nak warm up untuk nak aktif beribadat di dalam bulan Ramadan. Demikian kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam nak mensyarahkan hadis tadi. Cuma Rejab istimewa dia ada satu. Apa dia? Allah pilih bulan Rejab untuk berlaku peristiwa Isra dan Mi'raj. Itu saja. Rejab terpilih dalam 12 bulan. Rejab terpilih untuk berlakunya satu peristiwa besar, iaitu Isra dan Mi'raj. Tidak ada ibadat khusus sempena datangnya bulan Rejab. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 4. Nurul Ihsan jilid 4, muka surat 202. Muka surat 202, kita masih lagi di dalam tafsir surah At-Tahrim. Surah At-Tahrim Madaniyah yang diturunkan di Madinah. Kita sampai ayat 4. Muka surat 202, tengah-tengah dah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. In tatuba ilallah, jika bertaubatlah oleh kedua kamu, yakni Hafsah dan juga Aisyah, yakni taubat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kesalahan mereka buka rahsia Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disuruh sembunyi itu, nescaya diterima taubat kedua kamu itu. Tuan-tuan, ingat balik bulan 3. Kita baca ayat ni bulan 3, cerita tentang pakatan di antara Aisyah dan juga Hafsah. Dia ada 2 riwayat. Kita refresh balik bulan 3. Ada 2 riwayat. Riwayat yang pertama cerita Aisyah dengan Hafsah berpakat supaya Nabi SAW tidak pergi ke rumah siapa yang kita cerita dulu? Seorang isteri Nabi yang kita kata segak dia ni, yang apabila Nabi pergi di rumah dia, siapa? Safiyah. Kan? Lupa dah. Bulan 3, 4 dia lupa. Safiyah ni sepupu Nabi. Okay? Safiyah ni sepupu Nabi. Safiyah binti Huyai, sepupu Nabi. Dia satu orang yang paling segak di kalangan isteri-isteri Nabi. Dan dia ni pula siapa dia? Satu orang yang terkenal sebagai perempuan paling cantik di dalam masyarakat Arab Quraisy pada masa itu. Tiba-tiba Nabi SAW pinang dia untuk anak angkat Nabi yang bernama Zaid bin Harithah. Zaid ni asal hamba. Zaid ni asal dia hamba. Nabi merdekakan dia. Nabi ambil dia bagi jadi anak angkat Nabi. Keistimewaan Allah bagi ke Zaid. Daripada hamba, dia menjadi hamba Nabi. Nabi merdekakan dia. Nabi ambil bagi jadi anak angkat. 2 keistimewaan. Dimerdekakan dan diambil jadi anak angkat. Tambah pula satu lagi, Nabi pinang Safiyah untuk jadi isteri dia. Safiyah satu perempuan paling cantik dalam masyarakat Arab Quraisy. Tiba-tiba Nabi pinang nak bagi dekat dia. Safiyah ini sepupu Nabi. Keluarga Safiyah ni tak boleh terima. Pasal apa? Pasal dia duk nampak Zaid ni bekas hamba. Jadi abang-abang Safiyah ni tampil ke depan. Mereka bangkang pinangan Nabi. Mereka kata, ya Rasulullah, takkan nak bagi adik kami yang segak cantik ni, yang menjadi sebutan buah mulut di kalangan masyarakat ada ni, nak pergi menikah dengan satu orang bekas hamba. Turun ayat. Allah buat turun ayat.
ma kana li mu'minin wala mu'minatin iza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Turun ayat, tidak sewajarnya orang yang beriman, baik laki-laki ataupun baik perempuan, apabila Allah dan Rasul sudah putuskan satu benda, mereka nak pilih yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul sudah putuskan bahawa Safiyah nak dikahwinkan dengan Zaid. Hampa tidak ada hak untuk kata no pada benda ni. Turun ayat tu, mereka pun diam dalam keadaan hati tak puas hati. Tapi sebab Quran dah main, terpaksa kena turun bagi menikah. Rupa-rupanya rumah tangga yang dibina di atas unsur paksaan, dia tak cantik. Zaid bin Harithah hari-hari duk ulang alik pergi jumpa Nabi, duk abang kata tak boleh nak duduk serumah dengan Safiyah. Pasal apa? Pasal Safiyah ni minta bagi jadi apa aja, dia akan sebut. Dia kata hang tak sedar diri, hang bukan hamba. Tak jadi apa tak apa, bila jadi apa-apa dan sebut. Nampak? Dia kata hang tu baik-baik sikit, hang tu bukan hamba. Kalau tak kerana Nabi, kalau tak kerana Allah buat turun ayat, aku tak mau kan. Jadi suami isteri duk bunyi macam tu, macam mana nak hidup? Zaid ni bila kena, dia ada inferiority complex, dia ada rasa rendah diri. Bila bini kata macam tu, dia pun sengai je lah. Sengai ni bukan sakit, tapi dia lebih leceh daripada sakit ni. Nah, apa aku tak erti. Sengai. Dia pun sengai. Pergi jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, benda sudah jadi macam ni. Nabi kata, sabar balik jadi hal. Safiyah dan sebut lagi, sehingga akhirnya bercerai mereka ni. Allah turunkan perintah kepada Nabi, suruh Nabi menikah dengan Safiyah. Tujuan dia apa dia? Satu sebab yang lain pula. Sebab dalam masyarakat Arab jahiliyah, mereka berpegang bahawa isteri anak angkat adalah menantu. Isteri anak angkat adalah menantu. Jadi menantu maksudnya apa? Pak mentua tak boleh menikah dengan menantu. Allah perintahkan Nabi berkahwin dengan Safiyah. Nak bagi tahu dekat masyarakat Arab pada masa itu bahawa anak angkat adalah anak angkat. Maka isteri anak angkat bukan menantu. Bermakna pak mentua angkat boleh kahwin dengan isteri kepada anak angkat dia, sebab tidak ada sangkut apa-apa. Mereka bukan anak. Nabi takut nak menerima perintah Allah tu sebab takut dicemuh. Sebab orang duk tunggu je bagi Muhammad ni buat silap aja, dia akan sarkus dia. Orang Penang kata sarkus. Sarkus ni tak tahu nak abang tuan-tuan. Dia panti sagak dia panti gasak dia patut tunggu bagi dia silap aja. Apabila Nabi SAW hold dulu perintah Allah ni, tak boleh. Allah kata jalan, ini perintah Allah. Maka akhirnya Nabi pun menikah dengan Safiyah, bekas isteri kepada anak angkat dia, Zaid bin Harithah. Bila Nabi menikah ya, memang kena sarkus. Kena. Mereka kata tengok, yang duk ajak kita, yang duk habang kat kita, kata pak mentua tak boleh menikah dengan bekas isteri anak dia, dengan menantu dia. Tengok, cakap lain, dia pergi buat lain. Cuba tengok, orang macam ni apa nak ikut? Kata kafir yang duk ada dan juga munafik mengambil kesempatan atas benda ni. Nabi kena. Nabi, yang ni aku tak mau ni. Saya tahu dah memang nak kena. Tapi itu perintah Allah. Itu hukum yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cerita dia. Jadi sebab yang pertama ni yang kita baca ayat tadi ni, yang kita baca pada bulan 3 itu, dia kata apa? Nabi SAW pergi rumah Safiyah. Safiyah jamu asal dekat Nabi. Asal apa dia? Madu. Yang Aisyah ni sudah pakat dengan Hafsah. Dia kata kalau Nabi mai lagi tak kira mai rumah aku ke, pergi rumah hang ke, bila Nabi masuk aja kita habaq dekat Nabi kata busuk. Bau apa? Maghafir. 2 bulan tak main lebih jadi daun ni pun satu leceh je. Maghafir ni apa dia? Kita habang itu sejenis tumbuh-tumbuhan yang
minum sedap tetapi busuk, bau busuk. Aisyah sudah pakat dengan Hafsah. Tujuan dia apa dia? Tujuan dia nak bagi Nabi ni renggang sikit dengan Safiyah. Hidup bermadu. Kan saya kata bulan 3 hari itu, saya kata yang ni saya tak ada pengalaman sebab saya bini seorang. Orang yang menikah 2-3 dia ada pengalaman tentang benda ni. Di kalangan madu ni, nama pun madu, manis, tetapi sebenarnya ada rasa yang tak apa manis itu. Berlaku kepada isteri-isteri Nabi SAW. Siapa dia? Aisyah dengan Hafsah pakat. Bila Nabi SAW balik-balik mai, seperti skrip yang disediakan, mereka pun sebut. Mereka kata, ni apa ni? Bau busuk maghafir. Nabi kata, dah, saya tak minum pun maghafir. No, mereka kata bau maghafir. Nabi kata, dah, aku cuma minum asal di rumah Safiyah. Dah, mereka kata, kalau macam tu, mungkin lebah yang mengeluarkan madu tu, lebah tu pergi kena maghafir. Nabi SAW dia dengar macam tu kerana nak buat favor, kerana nak ambil hati isteri-isteri ni. Nabi pun kata apa? Baiklah, aku bersumpah, aku tidak akan lagi minum asal ini. Inilah asal usul surah At-Tahrim. Start dia kata, ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik, yang kita baca bulan 3 itu. Wahai Nabi, kenapa kamu mengharamkan benda yang dihalalkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kamu semata-mata kerana nak ambil hati isteri-isteri kamu. Turun ayat ni. Asal ataupun madu itu bukan sahaja halal, bahkan dia adalah satu minuman yang disuruh minum. Tiba-tiba kerana isteri tak suka, Nabi sanggup bersumpah tak mau minum dah asal. Tuhan turun ayat, Muhammad, takkan kerana nak jaga hati bini sampai benda yang Allah halal kamu haramkan. Maka kemudian Nabi SAW bayar kafarah sumpahnya dan Nabi kembali minum asal itu, madu itu. Itu satu cerita. Cerita yang kedua, tafsiran ayat yang sama ni apa dia? Cerita tentang ni hamba perempuan yang dihadiahkan kepada Nabi SAW. Nama dia apa dia? Maria Al-Qibtiyah. Gubernur Mesir hadiahkan hamba ini kepada Nabi SAW. Dan kita dah baca pada bulan 3 hari itu, Nabi SAW ketika Hafsah balik rumah pak dia. Bapak dia siapa? Umar Al-Khattab. Rumah Hafsah tak ada, Nabi sudah bawa Maria hamba ni masuk di dalam rumah Hafsah dan Nabi bersama dengan dia di dalam rumah itu. Tiba-tiba Hafsah balik satu. Hafsah balik pintu kunci pasal apa, duk bagi keluar dia kata apa? Ambut teronyeh. Keluar mai. Ambut teronyeh. Dia pun tengok gigit jari. Lepas itu dia pun start macam-macam cakap. Oh, dia kata gamak, dia kata abang buat macam ni. Rumah saya, katil tempat tidur saya tak ada, abang bawa balik perempuan lain mai tidur bergulin atas katil. Cerita sudah jadi kau. Nabi SAW kerana nak buat favor, kerana nak ambil hati Hafsah, Nabi kata apa? Okeylah, aku bersumpah aku tidak akan mendekati Maria lagi. Sedangkan seorang pengulu dengan hamba perempuan dia, boleh tak boleh? Boleh. Itu dijelaskan dalam Islam. Tapi oleh kerana ada protes daripada Hafsah, Nabi bersumpah. Nabi kata, okeylah, lepas ni aku tidak akan mendekati Maria lagi. Turun ayat tadi, wahai Muhammad, takkan kerana nak ambil hati bini, benda yang Allah halal kamu haramkan. Dua benda ni berlaku ke atas Nabi SAW dengan bersebabkan kepada dua isteri Nabi SAW. Maka ayat 4 yang kita baca, Tuhan kata apa? In tatuba ilallah. Kalaulah hampa dua, yang ni siapa dia? Aisyah dan Hafsah, yang berpakat nak buat benda ni kepada Nabi. Kalaulah hampa berdua ni bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertaubat daripada rahsia yang kamu buka, sedangkan Nabi suruh sembunyi. Bila Nabi kata tu, Nabi kata dekat mereka, tolong rahsiakan benda ni. Aku bersumpah tidak akan minum asal madu ni, jangan cerita ke orang.
Aku bersumpah tidak akan bersama dengan Maryah Al-Qibtiyah ni, jangan cerita ke awak. Tolong rahsiakan benda ni. Nampak mereka tak boleh simpan rahsia. Benda ni akhirnya ke pengetahuan orang juga. Maka salah mereka ni kerana membuka rahsia Nabi SAW dan menyebabkan hati Nabi jadi upset, jadi sedih. Nabi sedih. Pasal apa? Benda tu Nabi tahu halal, tapi kerana nak jaga hati, Nabi terpaksa buat. Benda tu menyebabkan Nabi jadi sedih. Tak boleh buat macam tu. Kalaulah mereka ni bertaubat selepas daripada perbuatan itu, nescaya diterima taubat kedua kamu. Tuhan kata bertaubatlah atas silap yang kamu buat, Allah akan terima taubat kamu berdua. Faqad saqat qulubukuma, maka sungguh telah cenderung oleh hati kedua kamu kepada haram Maryah Al-Qibtiyah itu. Memang hati kedua-dua Aisyah dan Hafsah ni nak supaya Nabi menjauhi Maryah Al-Qibtiyah ini. Maknanya rahsia kedua kamu yang demikian itu sebenar rahsia adalah hati mereka. Sebenarnya mereka nak bagi Nabi tak dekat dengan Maryah. Sebenarnya mereka nak supaya Nabi tidak dekat dengan Safiyah. Itu sebenarnya, itu rahsia hati mereka. Diketahui Allah Subhanahu wa taala serta benci Nabi SAW. Sedangkan Nabi benci, Nabi tak suka ucapkan dua benda ni. Nabi tak suka kata lepas ni aku tak mau minum madu lagi. Nabi tak suka kata, tapi terpaksa. Maka Nabi kata. Nabi tak mau kata lepas ni aku tak akan mendekati Maryah lagi. Nabi tak mau kata, tapi Nabi terpaksa kata kerana nak ambil hati mereka ni. Maka demikian itu dosa. Perbuatan Aisyah dan Hafsah itu dosa kerana Nabi jadi kecil hati dengan perbuatan mereka ni. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa in tazahara alaihi fa inna Allaha huwa maulahu wa Jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dhalika zahir. Dan jika menzahir keduanya, yakni Aisyah dan Hafsah, atasnya, yakni atas Nabi SAW pada barang yang Nabi SAW benci, maka bahawasanya Allah Ta'ala iaitu Tuhannya dan malaikat Jibril dan segala orang mukmin yang soleh-soleh dan segala malaikat yang lainnya, kemudian daripada demikian itu tolong Allah dan orang mukmin itu menolong pula atas kedua kamu itu. Ayat ni nak beritahu apa? Walaupun Aisyah dan Hafsah mempengaruhi lagi isteri-isteri Nabi yang lain untuk nak bagi tekanan kepada Nabi, Allah, malaikat Jibril, semua malaikat lain ada orang-orang yang saleh dan beriman tetap memihak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, dia kata turun ayat itu tak kala duka cita Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana Hafsah telah buka rahsia, dan Nabi bersumpah tiada beri giliran kepada mereka sebulan. Nabi kecil hati ni kerana bini ni, kerana isteri ni. Nabi kecil hati sampai ke tahap Nabi bersumpah sebulan aku tak akan pergi rumah mana-mana isteri. Nabi kecil hati kerana wujudnya satu komplot, satu pakatan di antara isteri-isteri Nabi ini. Nabi kecil hati, apa gamak buat kat aku macam ni. Nabi bersumpah sebulan aku tak akan pergi rumah mana isteri pun. Kan? Ada hadis tuan-tuan, cerita detail tentang benda ni. Ada hadis riwayat daripada Imam Muslim. Kata Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, lamma i'tazala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam nisa'ah, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam asingkan diri daripada isteri-isterinya. Yang tazala, uzlah. Pernah dengar perkataan uzlah? Mengasingkan diri, isolated, orang putih kata. Bawa diri pergi duduk sengak-sengak dalam gua, tak mau campur dengan orang, tu dia panggil uzlah. Hadis kata lamma i'tazala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam nisa'ah, apabila Nabi mengambil keputusan untuk asing diri daripada isteri-isteri dia. Qala, kata Sayyidina Umar, dakhaltul masjid fa idzan nas yankutuna bil hasa. Umar Al-Khattab ni dengar dah cerita, kata rumah tangga Nabi ada sikit masalah.
Dan dia tak syok. Pasal apa? Pasal salah seorang isteri Nabi tu siapa dia? Anak dia. Hafsah ni anak dia. So dia sebagai sahabat Nabi, sahabat rapat Nabi, bahkan pak mentua Nabi, anak dia ada salah seorang dalam kalangan isteri Nabi. Bila pi mana sana sini orang duk bercakap tentang rumah tangga Nabi, dia suka kan? Oh, dia tak suka. Dia pergi ke masjid, faizan nas yanqutuna bil hasa. Bila sampai di masjid, orang-orang yang duk ada di masjid ni duk main hasa, duk main anak batu. Wa yaqulun, sambil duk main depa kata, main anak batu macam hari ni duk main dam. Naik haji sampai 15 kali sehari. Masjid tak main ngaji dah apa pun dah duk naik haji. Naik haji kena makan, naik haji kena makan, ada betul punya duk jadi. Ada benda-benda ni dalam mana masyarakat pun ada satu game dalam kalangan masyarakat ini. Bila sampai Umar di masjid, dia kata orang ramai duk ada yang duk main batu dan sebagainya. Wa yaqulun, sambil duk main dia duk cakap. Dia kata talaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nisaa. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dah ceraikan semua isteri dia. Umar dengar. Sedangkan salah seorang daripada isteri Nabi tu anak dia. Dia pun tak dengar lagi daripada mulut anak dia, tapi orang dah duk cakap dah. Orang duk kata Nabi ceraikan semua isteri dia. Umar dengar. Wa zalika qabla an yu'marna bil hijab. Ni cerita ni jadi dia kata sebelum turun perintah orang perempuan kena pakai hijab, kena pakai tudung. Ini benda ni jadi. Faqala Umar, Sayyidina Umar bila dengar tu dia kata la a'lamanna zalikal yawm. Umar kata, kok mana cerita pun hari ni aku akan cari kedudukan sebenar perkara ni. Ni orang duk cakap ni, pi sana cerita tu, pi sini cerita tu, everywhere orang duk bercakap cerita Nabi cerai semua isteri dia. Maka Umar kata apa? Dia kata la a'lamanna zalikal yawm. Hari ni juga aku nak ambil tahu apa hal sebenar yang jadi. Dia kata. Qala, kata Umar, fadakhaltu ala Aisyah. Dia pun pi rumah Aisyah dulu. Pasal Aisyah ni dia macam HQ. Dia macam satu headquarters. Pi rumah Aisyah dulu, apa cerita pun Umar pi rumah Aisyah. Faqultu ya binta Abi Bakrin aqad balagha min sya'nik an tu'zi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar cengeh. Dia pergi rumah Aisyah, bagi salam, terus dia kata dekat Aisyah, ya binta Abi Bakar. Dia kata wahai anak Abu Bakar. Dia kata Abu Bakar pun kawan dia. Dia kata wahai anak Abu Bakar, aqad balagha min sya'nik an tu'zi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata hang puas hati ke? Hang boleh bagi sakit hati Nabi? Tu cara dia pergi tanya. Dia kata Aisyah, wahai anak Abu Bakar, puas ke hati hang? Hang boleh buat benda bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit hati? Puas hati ke? Dia pergi tanya macam tu. Faqalat, Aisyah jawab balik dekat Umar, dia kata mali wa malak ya ibn al-Khattab. Dia kata hang kena mengena apa dengan aku? Garang ya. Ni dia kata mali, apa bagi aku, wa malak, dan apa bagi hang ya ibn al-Khattab, wahai anak al-Khattab. Hang dengan aku ni kena mengena apa? Ni hang medok busy body. Ni apa cerita? Hang serbu mai rumah aku, hang medok tanya aku macam ni apa cerita hang dengan aku ni apa? Dia tanya balik. Alaika bil aibatik. Dia kata hang pi jaga aib hang sendiri. Ataupun terjemahan dia lebih kurang maksud, dia kata ni jangan dok mai tanya aku, hang pi tanya anak hang sendiri. Bukan aku saja bini Nabi, anak hang Hafsah tu dia pun isteri Nabi juga. Pi tanya anak hang, pi jaga aib hang sendiri, dia kata. Garang tak garang? Garang Hadis tu pun garang, cara abang tu pun garang. Dia nampak garang tu. Faqala, kata Umar, fadakhaltu ala Hafsah binta Umar. Aku pun okey tak apa, buah gi Agustan pi rumah Hafsah. Nampak tak boleh nak lajak di sini. Dia pun buah gi Agustan pi rumah Hafsah anak dia.
Faqultu laha, bila dia sampai rumah Hafsah, dia kata, ya Hafsah, aqad balagha min sya'nik an tu'zi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat sama. Dia kata, wahai Hafsah, puaskah hati hang boleh bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit hati? Dia pergi tanya benda yang sama dekat Hafsah. Hang puas hati lah ni. Hang boleh buat bagi Nabi duka cita, hang boleh buat bagi Nabi meleleh air mata, hang boleh buat bagi Nabi merana, hang puas hati. Wallahi laqad alimti anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhibbuk walaula ana latallaqaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar berkata dekat anak dia, dekat Hafsah, dia kata, wallah, demi Allah, dia kata, demi Allah, dia kata, wahai Hafsah, hang pun tahu benda ni, dia kata kat anak dia, Nabi tak suka ni dengan apa yang hang buat ni. Demi Allah, hang pun tahu. Hang buat benda bagi Nabi kecil hati, hang buat benda bagi Nabi sedih. Demi Allah, hang pun tahu, kata Nabi tak suka apa yang hampa buat ni. Demi Allah, dia kata, kalau tak kerana aku, Nabi dah cerai hang dah, dia kata. Betul tak betul, dia kata? Betul. Hang ingat hang siapa? Dia kata, hang ingat hang siapa? Kalau tak sabit aku, dia kata, aku ni sahabat Nabi, aku ni sanggup mati untuk Nabi. Kalau tak sabit aku, kalau tak kerana muka aku, hang dah lama dah Nabi cerai hang. Yang tu yang kata sarkus tu. Tapi sarkus hamba Allah ni macam tu. Fabakat asyaddal buka. Ini yang kata orang perempuan. Bila pak dia pipuh dia macam tu, kata hadis ni apa? Fabakat asyaddal buka. Teriak tak kira. Tu last kali yang tu. Dah. Tuan-tuan tak bisa gitu. Orang buat kan, mereka dia tu, mereka buat cengeng, kita takut dia menang, tak payah lah. Kita buat cengeng balik sekali lagi, tak payah. Tak payah hinguih melenjar, dengan hidung pun merah menyala. Ni lah hampa. Yang tadi hang nak buat celaru, hang tak fikir benda ni semua, Allah aku tunjuk aku siapa, baru hang nak teriak. Teriak. Dalam hadis dia kata apa? Fabakat asyaddal buka. Menangis ni tak tahu nak abang, bersungguh punya menangis. Faqultu laha, Umar pun tengok teriak, dia pun merasa menang. Kan? Dia pun okey. Aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar kata, mana dia Nabi? Mana dia Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mana dia? Qalat huwa fi khizanatihi fil mashrubah. Hafsah pun kata, Nabi itu dia ada dalam al-mashrubah, satu bilik kecil macam bilik stor, dia panggil al-mashrubah. Itu dia kata Nabi duduk orang tu berapa hari dah tak keluar, tak main tengok kami, tak main duk tanya abang kami, tak ambil tahu dah kat kami. Nabi kecil hati. Nabi bawa diri dia pergi duduk dia dalam satu satu bilik kecil, ruang peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ringkas hadis ni panjang, saya lagi tak baca ayat ni. Hadis ni panjang. Umar bompi. Bila Umar sampai sana, ada satu qadam Nabi duk jaga di muka pintu. Nama qadam tu Rabah. Kan? Bilal bin Rabah. Ini bukan pak dia. Ni nama qadam Nabi ni, nama Rabah. Dia ni Nabi pasang dia di pintu jadi watchman, jaga pintu. Nabi pesan dah kat dia, siapa pun aku tak mau jumpa. Tu siapa mai, aku tak mau jumpa siapa pun. Rabah tunggu di pintu. Bila Umar mai, Umar bagi salam dekat dia, dia jawab salam. Umar kata, aku minta izin nak jumpa Nabi. Rabah balik, tengok dalam bilik Nabi duduk ada dalam bilik, tengok. Dia balik dekat Sayyidina Umar, dia buat dak gitu aja. Maksud dia apa? Nabi tak mau jumpa. Dia ulang lagi sekali. Umar kata, tolong habaq dekat Nabi, kata aku Umar, aku nak jumpa Nabi. Dia balik tengok dalam. Dia balik tengok Umar, dia buat dak juga. Mana tak mau jumpa. Kali ketiga dia kata, fa inni azunnu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zanna anni ji'tu min ajli Hafsah. Okey. Kali ketiga dia bercakap begitu dah.
Sayyidina Umar ni. Dia bercakap begini, dia kata fa inni azunnu, aku rasa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zanna, aku rasa Nabi duk rasa inni ji'tu min ajli Hafsah, Nabi duk ingat aku main ni nak jadi lawyer Hafsah kot. Pasal itu Nabi tak mau jumpa. Dia cakap lepas nak pergi Nabi dengar. Ni dia kata 2 kali dah minta nak masuk jumpa Nabi, watchman kata tak boleh. Dia buat pederai suara. Dia kata aku tahu Nabi yang tak mau jumpa aku ni, aku rasa pasal Nabi duk ingat aku main ni nak jadi lawyer Hafsah kot. Dia kata, wallahi la in amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi darbi unuqiha la adribanna unuqaha. Dia cakap dah. Demi Allah, dia kata, kalau sekiranya Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh aku pergi pancung tengkok Hafsah anak aku akan pastikan tengkok dia dipancung. Dia cakap tu bagi terang nak bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengar. Kata hadis tu apa? Wa rafa'tu sauti. Aku pederai suara aku. Tujuan aku nak bagi Nabi dengar. Kata aku main ni bukan nak memihak kepada anak aku. Aku main ni aku memihak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jadi? Fa'auma ilaihi anirqa. Barulah Rabah watchman tadi masuk, boleh masuk. Oh, dia ada cara rupanya. Kan? Barulah Rabah ni, okey, tengok kat Nabi, Nabi pun angguk, dia pun tengok. So, Umar pun langkah duk masuk. Fadakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku masuk pergi dekat Nabi. Dia kata wa huwa muttaji' ala hasir. Bila masuk tengok Nabi ni duk tidur mengiring di atas tikar tamar. Dia kata Nabi duk tidur mengiring ni di atas hasir, di atas tikar anyam daun tamar. Fajalastu, aku duduk. Fa'adna alaihi izarah. Aku duduk bagi dekat dengan Nabi. Nabi cuma pakai kain, tak pakai baju. Walaysa alaihi ghairuh, tak ada apa. Nabi cuma pakai kain pinggang aja. Nabi tak pakai baju. Wa idzal hasir qad asara fi janbi. Kesan tikar tamar tu berbekas dia rusuk Nabi. Ni yang kata sahabat ni bila masuk ni dia tengok habis. Tengok keadaan Nabi, tengok ni bekas kesan daripada duk tidur atas tikar tamar tu berbekas. Tengok dalam bilik Nabi ni, dalam hadis berikutnya dia kata fa nazartu bi basari fi khizanati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa iza anna biqabdin min sya'ir nahwi sa' wa mithla. Tengok habis dalam bilik Nabi duk Umar duk tengok dia kata penyuruh tu ada gandum lebih kurang satu qabdah, segenggam. Dan orang Arab dia kata al-bast buka, al-qab betul kan. Maknanya dia kata syair gandum Nabi buat makannya ada lah agak segenggam, secekok. Maksudnya hidup Nabi ni sangat sederhana. Macam kita kata Tubuh ni Aziz lah, 20 tahun jadi Perdana Menteri lah Aziz lah. Nanti ya tak mau main kuliah bilang kaya 20 tahun jadi menteri besar. Macam tu keadaan dia. Dia bukan melawak, dia orang macam tu, orang bagus. Kalau nak ambil kesempatan tuan-tuan, itulah masa dia. Nabi SAW jadi Nabi tuan-tuan, ditawarkan dengan berbagai-bagai tawaran. Nabi tidur atas tikar berbalong, lekat bekas dia rusuk. Umar ni bila tengok benda ni semua, fabtadarat aynaya, dia kata ya amat darah. Umar ni tak cakap apa, tengok aja, tengok keadaan Nabi ni, keadaan bilik dia duduk, tengok ya amat darah. Begitu. Qala ma yubkika ya ibn al-Khattab. Nabi kata dia hang menangis pasal apa ya ibn al-Khattab? Awak teriak pasal apa?
Qultu ya Nabi Allah, wa mali la abki wa hadha al-hasir qad athara fi janbik wa hadhihi khizanatuk la ara fiha illa ma ara wa dhaka qaisar wa kisra fi thimar wal anhar wa anta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa safwatuh. Tuan-tuan, yang kata Arab ni macam kita duduk tengok dalam TV khutbah daripada Masjidil Haram tu, mereka punya cakap tu dia power. Umar Al-Khattab dia kata apa? Wa mali wala abki, macam mana aku tak teriak, dia kata. Macam mana yang mata aku tak turun. Wa hadzal hasir qad athara fi janbi, ni duk tidur atas tikar hasir, di atas tikar apa nama tamar, sampai letak bekas dia rusuk ni. Dia kata wa hadhihi khizanatuk, ni bilik yang tuan duduk ni, la ara fiha illa ma ara, ada ni aja yang aku nampak ni, apa benda ni. Dia kata wa dhaka qaisar wa kisra fi thimar wal anhar. Dia kata pemerintah Rom, pemerintah Parsi, Kisra dengan Kaisar, mereka duduk di dalam satu istana yang dikelilingi dengan anhar, sungai-sungai yang mengalir. Di depan mereka dihidangkan dengan thimar, dengan buah-buahan yang bermacam-macam. Wa anta Rasulullah, sedangkan engkau ya Muhammad, engkau Rasulullah, wa safwatu, dan engkau adalah pilihan Allah. Awak jadi macam ni. Nampak? Dia tak puas hati. No, dia kata yang kafir no. Kisra Kaisar, raja kafir yang memerintah Rom dan Parsi, hidup dalam kemewahan. Engkau Rasulullah, engkau safwatu, engkau pilihan Allah. Pasal apa hidup macam ni? Oh, maklum segala isi hati dia. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi jawab, Nabi kata, ya Ibn al-Khattab, ala tarda an takuna lana al-akhirah wa lahum ad-dunya. Yang kata Nabi, tuan-tuan. Dia kata Umar, hang tak puas hati ke dengan Tuhan? Tuhan janji dekat kita kesenangan akhirat. Depa dapat dunia aja, akhirat esok depa susah. Hang tak puas hati kan? Tak boleh. Dengar yang tu dia kolaps. Tak boleh kata apa dah. Apa kita ni? Nabi SAW dia kata depa kafir ni atas dunia ni semua hak depa pun ambil pi. Akhirat depa tak ada apa esok. Kita atas dunia ni sakit sikit tak apa. Dia kata akhirat esok hari kita. Hak ni temporary, sementara aja. Sana esok kekal selama-lama. Nabi SAW pergi jawab macam tu. Umar pun kata, bala ya Rasulullah. Okey, dia kata tak apalah, saya faham. Dia kata, wa dakhaltu alaihi hina dakhaltu wa ana ara fi wajhihi al-ghadab. Umar cerita adalah hadis ni, dia kata masa dia mula masuk, dia tengok rupa Nabi, dia tengok air muka Nabi, memang nampak Nabi ni dalam ghadab, dalam marah, dalam tension, dalam tak puas hati. Yalah, rumah tangga bergolak. Memang dia main serabut. Masa mula masuk tadi, dia kata dia tengok wajah Nabi, dia tahu dah Nabi tak tenteram dengan hal rumah tangga dia. Maka Umar kata, ya Rasulullah, ma yashukku alaika min sya'nin nisa. Umar ni, walaupun dia tahu ada bercakap depan dia tu Nabi bahkan lebih senior umur daripada dia. Nabi tua daripada Umar lagi, tua umur berapa tahun. Tapi dia bercakap, dia kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, ma yashukku alaika min sya'nin nisa. Dia kata, awak yang duk biar isteri-isteri bagi susahkan hati ni pasal apa? Dia suruh cakap. Dia kata, ya Rasulullah, awak yang duk biar bagi orang perempuan, duk bagi serabut kat kita ni, awak yang duk buat macam tu. Fa in kunta talaqatahunna fa inna Allah ma'ak wal malaikah wa Jibril wa Mikail wa ana wa Abu Bakr wal mu'minun ma'aka wa qallama takallamtu. Dia kata, ya Rasulullah, ceraikan saja mereka. Suruh fikir. Umar ni dia pergi bercakap lagu tu dekat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, kalau engkau ceraikan isteri engkau, yang dia bagi isteri engkau maksudnya anak dia salah seorang, dia tak kisah, dia kira Nabi dulu. Kalau engkau ceraikan dia, mereka
mereka ni semua, isteri kau ni, jangan takut. Dia kata, ya Rasulullah, Allah, malaikat Jibril, malaikat seluruhnya, orang-orang Islam seluruhnya, wa ana, aku, wa Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, semua ni hada-hada kami menyebelahi Tuhan. Buat keputusan. Tak usah duk sakit kepala dengan mereka ni semua. Kalau nampak sabun, dia kata cerai bang. Jangan takut, Allah bersama dengan Tuhan. Jangan takut, malaikat Jibril dan malaikat Mikail dan semua malaikat menyebelahi Tuhan. Jangan takut, saya menyebelahi Tuhan walaupun Hafsah anak saya. Jangan takut, Abu Bakar menyebelahi Tuhan walaupun Aisyah anak Abu Bakar. Jangan takut, dia kata, kalau benda tu nak jadi masalah, ceraikan mereka. Apa kata hadis tu? Wa qallama takallamtu. Umar ni yang riwayatkan hadis ni, dia kata apa? Tak pernah aku cakap lagu tu dengan Nabi, dia kata. Dia harus sedap balik. Tak pernah aku cakap macam tu dengan Nabi. Selalu duduk dengar Nabi cakap je, hari itu dia naik syekh. Pasal apa? Pasal dia tengok keadaan Nabi tu. Dengan Nabi sedih, dengan Nabi duduk dalam bilik mengasing diri macam tu, dengan keadaan bilik Nabi dengar apa, dia tak boleh. Dia kira apa jadi pun dia akan pertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi cakap macam tu, dia kata apa? Dia kata tak pernah, wa qallama takallamtu, tak pernah lagi aku cakap macam tu di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rajautu an yakuna Allah yusaddiqu qawli allazi aqul. Dan dalam masa yang sama aku mengharapkan, dia kata, Allah Subhanahu wa taala sokong cakap aku itu. Dia kata, aku harap Allah akan sokong cakap aku itu. Turunlah ayat 5 yang kita nak baca berikutnya ni. Itu dia punya cerita ni. Turunlah ayat, kalau tuan-tuan tengok di situ, dia kata apa? Turun tak kala duka cita Nabi SAW akan Hafsah dan sebagainya, bersumpah tiada beri giliran sebulan. Nabi tak mau turun pergi sebulan dekat mereka. Dan duduk Nabi SAW di dalam bilik. Dalam kitab ni, tafsir Nurul Ihsan, dia kata di dalam bilik Mariah Al-Qibtiyah. Dalam riwayat Muslim, dia kata bukan bilik Mariah Al-Qibtiyah, sebaliknya bilik personal, bilik yang menjadi ruang peribadi Nabi SAW. Maka tak kala cukup 29 hari, maka mulalah masuk Nabi SAW kepada Aisyah. Hadis tadi sambung pula, tak habis lagi hadis tu. Nabi dah selesai apa semua ni, dah turun ayat. Umar Al-Khattab kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, dia kata, betulkah Tuan telah menceraikan isteri-isteri Tuan? Nabi kata, la, aku tak ceraikan mereka, cumanya aku nak mengasingkan diri aku daripada mereka. Berapa hari dah? 29 hari dah Nabi tak pergi tengok siapa pun kerana kecil hati. Kata Umar Al-Khattab, dia kata, ya Rasulullah, izinkan saya nak keluar di depan orang ramai semua, saya nak bagi tahu kepada semua orang bahawa Tuan tidak pernah menceraikan isteri-isteri Tuan. Nabi kata dekat dia, naam, pilah. Umar Al-Khattab keluar daripada bilik Nabi SAW, pergi berdiri di depan pintu masjid. Dia cakap dengan suara yang deras. Dia kata, ketahuilah saudara-saudara semua bahawa Nabi SAW tidak pernah menceraikan isteri-isteri dia. Maka clearlah polemik yang melanda masyarakat Madinah pada masa itu. Ini krisis rumah tangga yang berlaku kepada Nabi SAW. Baik, sambung kitab bawah tu. Dia kata, maka tak kala dengar Sayyidina Umar, Nabi SAW mengasingkan diri daripada isteri-isterinya, datang dia dan katanya, ya Rasulullah, janganlah payah sangat Tuan ke atas kerjaan dan perangai perempuan ini. Jika Tuan hamba sudah talak dan ceraikan mereka, maka Allah Ta'ala dan malaikat dan Jibril dan Mikail dan hamba sendiri, yakni Sayyidina Umar dan Abu Bakar dan sekalian orang yang beriman akan bersama dengan Tuhan. Ini hadis kita baca tadi. Baik, turun ayat ni, ayat 5, firman Allah, asa rabbuhu an talaqakunna an yubdilahu azwajan khairan min kunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin sayyibatin wa abkara. Turun ayat 5 surah At-Tahrim. Sungguh Tuhannya Muhammad SAW, jika talak Muhammad akan kamu, yakni isteri-isteri ni,
bahawa beri tukar baginya isteri yang lebih baik daripada kamu. Turun ayat tu. Maknanya ayat ni turun sama tak dengan yang Umar kata? Sama. Umar Al-Khattab ni hebat dia apa dia? Dia bercakap disokong oleh ayat Quran. Dia bercakap ayat tak turun lagi. Lepas dia bercakap turun ayat. Tuhan kata apa dalam ayat tu? Macam yang Umar Al-Khattab kata, lebih kurang macam tu. Turun ayat tu. Wahai Muhammad, jika kamu talak akan isteri-isteri kamu yang duk bagi masalah ni, Allah Subhanahu wa ta'ala akan ganti kepada kamu isteri yang lebih baik daripada mereka ni. Isteri yang Islam, isteri yang mukminah, isteri yang taat, isteri yang kuat bertaubat, isteri yang banyak beribadah, lagi yang banyak puasa, sama ada perempuan itu janda ataupun bikr ataupun anak dara. Kalau hampa buat perangai, kalau Nabi sampai ke tahap menceraikan hampa, pasti Allah akan gantikan isteri yang lebih baik daripada hampa ni. Ayat sudah turun macam tu. Baik, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nar. Dia main ayat popular ni. Ayat popular ni apa dia? Perintah supaya orang-orang yang beriman jaga diri dan jaga keluarga kamu elok-elok daripada api neraka. Masalah dia apa tuan-tuan? Kalau kita tak jaga elok-elok, mereka ni akan jadi punca kepada masa depan kita di akhirat sana. Kita tak tahu nak didik isteri kita, kita tak tahu nak didik anak-anak kita. Esok mereka ni lah yang menjadi sebab musabab kepada kita terhumban ke neraka. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara, peliharalah olehmu akan dirimu dan ahli keluargamu daripada neraka. Yakni suruh supaya mereka taat, junjung perintah Allah dan jauhi segala tegahnya. Itu yang kita nak kena buat dalam keluarga. Isteri aurat kena tutup, isteri semayang kena jaga, anak-anak aurat kena tutup, semayang kena jaga. Latih mereka supaya mereka beradab, latih mereka supaya mereka jadi orang yang berakhlak. Kena macam tu. Dan dia kata apa? Dan ajarlah agama kepada isteri dan anak-anak kamu, yakni ajar Quran supaya mereka baca dan faham. Jadikan budaya dalam rumah. Kena tu kan, benda ni kena buat. Kita semayang subuh pukul apa? Habis subuh, sebelum pergi kerja, Quran baca dulu. Surah Al-Mulk bacaan wajib 5 minit ya. Surah Al-Mulk ni 5 minit ya. Kalau kita habis selesai semayang subuh, katalah baru pukul 6.30. Kita nak pergi kerja pukul 7. Setengah jam lagi duk ada. Setengah jam lagi duk ada. Al-Mulk 5 minit ya. Lepas tu Quran satu muka. Sudah. Kalau tak mandi lagi, pergi mandi. Siap nak pergi kerja, nak pergi sekolah, nak pergi apa. Buat benda ni dalam keluarga, insya-Allah jadi elok tuan. Anak-anak ni dia mesti dibajai dengan agama. Tak boleh had lain, tak boleh. Dia tak kekal lama. Agama. Macam mana susah nak bangkit subuh pun kena bangkit. Bukan setakat bangkit subuh, Quran kena baca. Baca sama dengan kita. Kita baca, isteri baca, anak-anak baca. Suruh mereka ni baca Quran dan faham Quran. Suruh mereka semayang 5 waktu, jangan tinggal. Suruh mereka puasa bulan Ramadan. Zakat harta dan sebagainya mesti dikeluarkan. Ini yang dikatakan qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu dan keluarga kamu daripada neraka. Ini maksud dia. Wa quduhan nas wal hijarah. Bermula nyalanya api neraka itu, bahan bakarnya adalah manusia kafir dan batu tokong. Ya. Api neraka yang duk menyala, marak menyala tu, yang menjadi bahan bakar dia, apa dia? Orang kafir yang masuk neraka, dia jadi kayu api. Lagi apa lagi yang menjadi bahan bakar dia? Apa lagi? Tokong-tokong yang dijadikan sembahan dia masa di atas dunia. Benda ni menjadi bahan bakar api neraka. Terlebih hangat neraka itu daripada api dunia yang dinyala dengan kayu dan seumpamanya. Oh, dia kata panas neraka ni bukan panas lagu kita dah biasa jumpa atas dunia.
Tidak ada tolok bandingnya panas neraka dengan apa api pun yang ada di atas dunia ni. Alaiha malaikatun ghilazun syidad. Atasnya, yakni yang menjaga neraka itu ialah malaikat yang sangat keras hati. Tuhan letak malaikat yang nak jaga neraka ni, yang kata malaikat Malik ataupun juga dipanggil Zabaniyah. Malik aka, orang lah guna aka, also known as Zabaniyah. Yang kata Malik dan Zabaniyah ni malaikat yang macam mana? Malaikatun ghilaz. Malaikat yang mereka ini cukup, orang putih dia kata sadis. Sadis ni maksud dia apa? Dia sadis ni apa nak kata? Dia syok bila tengok orang susah. Dia jadi macam tu. Dia tengok orang kena azab tu hiburan bagi dia. Jahanam kita kalau kena nampak ni. Sadis. Dia tak ada kesian. Bahkan keseronokan dia ialah apabila tengok orang kena azab, dia seronok. Macam ni punya malaikat Tuhan letak untuk jaga neraka. Sangat keras hati, lagi sangat kuat, dan tiada rahim seorang pun. Belah kesian tak ada dalam hati dia. Kok kata kita kena, kita duk buat muka welfare kat dia, dia pun tengok nampak dia ni tak faham main rest dulu. Bawa main rest dulu tepi dia, lepas main pressurein ke apa-apa. Tak apa kalau jumpa malaikat macam tu. Tak ada masalahnya, tak ada macam tu semua. Malaikat yang jaga neraka ni malaikatun ghilazun syidad. Malaikat yang keras hati, kuat, dan tidak ada belah kesian kepada siapa pun. Bahkan kesukaan dia ialah mengazabkan makhluk. Itu keseronokan dia. Dia suka mengazabkan makhluk seperti mana suka manusia makan makanan. Demikianlah suka dia mengazab makhluk. Macam mana kita tengok-tengok tom yam ada cendawan dalam, ayak dia turun merambu. Macam tu dia tengok kita kena bakar, ayak dia merambu kat kita. Pergi kita bila kena dengan dia ni. Tuan-tuan, ni hak kita baca ni. Wal-iyazubillah. Kalau lah kata kita kena masuk neraka, boleh tengok amda ni. Tengok-tengok, ni hak Taman Kerian punya betul sungguh kata dia. Malaikat ni dia macam tu. Tuan-tuan, Isra' Mi'raj berlaku dalam bulan Rajab. Nabi duk naik ni daripada Baitul Maqdis nak naik pergi ke Sidratil Muntaha, duk melepasi langit-langit yang duk ada ni, duk jumpa ni semua muka ceria welcome Nabi, kecuali sekali jumpa muka perah 14. Nabi tanya Jibril, siapa dia ni awak nampak rosyam itu macam dia ni? Nabi kata apa? Inilah Malik, penjaga neraka. Tu dia. Nabi Muhammad ni siapa jumpa pun orang muka manis ceria, main dengan Malik ni dia tak kira siapa. Aku dicipta macam ni, dia kata muka aku. Tak ada senyum, tak ada belah kesian, tak ada apa. Yang aku tahu apa dia, hang nak masuk dalam, main. Dia lempar masuk, dia teruk, tak boleh keluar. Ini yang kata malaikat Zabaniyah ni. Bahkan mengazab manusia itu makanan dia kata. Firman Allah, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak derhaka mereka itu, yakni malaikat yang jaga neraka ini tidak pernah derhaka kepada Allah. Yakni malaikat pegawai yang menjaga neraka itu tidak pernah derhaka Allah. Barang yang disuruh Allah akan mereka itu, mengerjakan mereka itu barang yang disuruh. Itu dia. Dia kira bos dia Allah aja. Lain nak ajak pergi tepi sembang, tak boleh. Kau tim ni tak ada kat dia. Dia tahu hang masuk aku buat kuih tiaw ya. Yang tu ya. Nak pi nak ajak pi tepi kata ni yang duduk rumah macam mana lah ni. Kau nak boleh pergi sembang macam tu. Duduk rumah teres ke apa ke. Kita adjust banglo satu boleh kot. Bagi saya keluar. Sorry. Dia yang ni semua dia tak makan. Nak pergi duduk sembang dengan dia kata duduk pakai kereta apa lah ni. Oh, kita tangkap Mercedes pergi satu okey kot. Nak kata tengok, tayar nampak botakan, tak mau tukang ke? Kut nak pergi tolong tukang tayar. Tak ada. Malaikat yang menjaga neraka ni bukan jenis tu. Bukan jenis boleh pergi duduk sembang tepi, nak ajak kau tim semua. Ini bukan jenis yang menjaga neraka.
Baik, kemudian dia kata ayat ini menakut orang mukmin daripada jadi murtad. Ini ayat yang berikutnya cerita tentang nak bagi amaran kepada orang mukmin supaya mereka tidak murtad kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita sambung bulan depan. Cerita tentang ingatan kepada orang mukmin jangan sampai mereka jadi murtad kepada Allah. Ayat yang akan datang tuan-tuan, insya-Allah dia akan mai cerita tentang tentang orang yang buat salah dianjurkan supaya taubat dengan taubat nasuha. Kemudian ayat yang akan datang juga dia akan cerita tentang perumpamaan. Yang ni very important kita kena dengar. Dia cerita tentang perumpamaan Allah buat tentang beberapa orang wanita. Okey. Satu puak adalah wanita yang ditakdirkan Allah dapat suami bagus. Tapi dia puak tu sendiri derhaka. Contoh dia siapa? Isteri Nabi Nuh dengan isteri Nabi Lut. Isteri Nabi Nuh dengan isteri Nabi Lut. Contoh yang akan dia bawa. Nabi Nuh alaihi salam punyalah susah payah. Da'autu qaumi lailan wa nahara. Aku seru kaum aku malam siang tak ada. Ajak orang sembah Allah. Falam yazidhum du'ai illa firara. Depa tak ikut seruan aku, depa lari pada aku lagi. Dalam kalangan hak lari daripada seruan Nabi Nuh tu siapa dia? Isteri dan anak dia. Bila Nabi Nuh ajak ni hari ni tak ada siapa akan selamat melainkan orang yang duduk atas kapal aku aja. Anak dengan bini dia kata apa? Dah kami nak pergi ragai naik bukit. Bukit boleh menghalang kami daripada tenggelam dalam banjir ni. Derhaka. Sayang, dah dapat suami Nabi. Hang pergi jadi macam tu. Demikian juga cerita tentang bini Nabi Lut. Umat, nanti kita akan baca detail cerita pasal mereka ni. Umat Nabi Lut ni apa masalah dia? Liwat, homoseks. Yang duk pi jadi orang yang duk leak, yang pi duk bocorkan segala rahsia Nabi Lut ni siapa? Bini dia. Sehinggalah apabila mai hari Allah hantar malaikat suruh mai di rumah Nabi Lut nak bincang tentang ni azab yang nak diturunkan kepada kaum dia ni. Malaikat mai atas rupa laki-laki yang ganteng, yang segak handsome. Siapa yang pergi bocok beritahu dekat orang kampung siapa dia? Bini dia. Bini dia keluar pergi dalam masyarakat ni, mai dah. Oh, aku tak pernah tengok handsome macam tu. Duk ada rumah duk sembang dengan lelaki aku. Puak ni dengar-dengar dia mambu. Penyakit tu. Kita akan baca esok ni cerita tentang malapetaka liwat ni. Malapetaka liwat ni, dan Allah marah sungguh kepada orang yang buat kerja ni. Sehingga akan diterbalikkan tu kawasan yang jadi laut mati hari ini ni. Ini cerita dia. Dan di antara petualangnya siapa dia? Bini Nabi Lut. Bini sendiri. Di sebalik sana pula ni ayat yang akan datang. Di sebalik sana pula dia main pula contoh. Perempuan punya bagus, tapi dapat laki ni bapa jemuan. Siapa dia? Isteri Firaun. Apa nama isteri dia? Asia. Punya bagus, dia boleh beriman ikut Nabi Allah Musa alaihi salam. Suami dia Firaun. Apa Firaun buat? Apa Firaun buat kepada Asia ni? Kerana tak ikut kehendak dia. Ayat yang akan datang akan mai cerita ni. Dan tengok dalam dunia ni kadang-kadang kita pun dia ni patut dapat bini macam ni. Awak dah yang dia pergi menikah macam ni. Kadang kita ni. Sedangkan jodoh di tangan Tuhan. Suami cukup bagus dengan beriman, dengan beragama, ada duit sikit nak pergi umrah, nak pergi apa. Bini boleh fed up dengan lelaki ni. Dia kata, Allah saya fed up betul dengan dia ni. Pasal apa? Duk ajak pergi umrah, Isteri ajak pergi umrah, alhamdulillah bagus. Dia tak mau. Dia kata duk ajak pergi umrah. Dia kata jomlah pergi Phuket tengok sekali lagu mana. Bini jenis ni. Ada tak ada dalam masyarakat?
Ada tuan-tuan. Dan dibawa mai dalam Quran cerita ni dalam bentuk perumpamaan. Dan kita akan tengok dalam mukadimah yang akan datang cerita bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala dia langsung tak rasa koman apabila Allah buat perumpamaan menggunakan makhluk kecil-kecil. Yang kita akan baca esok detail ayat yang Tuhan kata innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah Subhanahu Wa Taala la yastahi, dia tak rasa malu, dia tak rasa koman apabila Allah buat perumpamaan dalam Quran menggunakan contoh ba'udah. Ba'udah ni apa dia? Nyamuk. Nyamuk dijadikan perumpamaan oleh Allah. Dengan perumpamaan itu ramai orang yang semakin beriman, ramai orang yang jadi kafir. Ada apa cerita di sebalik ayat tu? Kita akan tengok bulan depan kalau tak ada pilihan raya lagi. Kita tengok dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin bijahi khatamil mursalin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.